Pada satu malam yang sunyi, studio Jalan Ampas telah menjadi gempar apabila kedengaran satu letupan yang kuat ibarat sebuah bom telah gugur, sehingga Bai jaga menjerit meminta tolong. HM Rohaizat, Kemat Hassan Daud Chow Chan Kok, pengurus makmal, yang sedang bekerja malam cabut lari berkeliaran. Sebabnya, kolam besar yang dibina untuk set filem Si Tanggang tiba-tiba pecah dan air keluar mengganas dari studio. Jiran-jiran yang tinggal berhampiran meluru datang melihat kejadian itu, tetapi akhirnya semua ketawa keheranan. Bagaimanakah kolam sebesar itu boleh pecah tanpa diusik oleh sesiapa? Disebabkan kejadian itu, seluruh kawasan luar studio telah banjir, kata Rohaizat. Barangkali puaka Si Tanggang dan mengamuk tak? Mujurlah syuting filem itu sudah selesai. Berikut adalah coretan mengenai filem Si Tanggang arahan Jamil Sulong edaran Ogos 1961. Yang pertama, filem ini adalah filem Shaw Brother yang termahal sekali selepas filem Hang Tuah dan Raja Bersiong. Ia menelan kos hampir 3 suku juta ringgit pada waktu itu. Pada kebiasaannya, Shaw Brother hanya beri bajet produksi filem sebanyak 30 hingga 50 ribu ringgit sahaja. Di antara sebab perbelanjaan tinggi adalah kerana kos pembinaan 2 buah bahtera. Bahtera 1 untuk nakoda Redan Eskadara Siman dan 1 lagi untuk bahtera di Raja. Selain dari itu, kos pembinaan beberapa set rumah kampung, kostum yang ditempa baru serta perbelanjaan untuk rekrut ramai pelakon-pelakon ekstra di luar lokasi. Kos logistik juga diambil kira kerana sebahagian besar penggambaran filem ini dibuat di pertengahan Laut Pengerang, Johor. Para pelakon dan kru ditempatkan di Sungai Rengit selama 3 minggu dan situ sahaja menelan belanja banyak RM10 sehari. Perjalanan bot untuk syuting di tengah laut sahaja mengambil masa 3 jam setiap hari dan pada keseluruhannya ia berlarut sehingga 15 hari kerana syuting kadang-kala tergendala akibat gangguan cuaca seperti gelombang yang kuat dan ribut yang bengis datang tanpa amaran. Sementara menunggu cuaca tenang untuk syuting, para pelakon dan kru cuba menghiburkan diri sendiri dengan menyanyi dan menari mengikut rentak gendang dari alat-alat seperti pinggan, cawan dan apa sahaja, asalkan boleh menghasilkan bunyi bila dipalu. Ada juga yang gemar buat kerja-kerja lain. Rahim asyik memancing, Zaitun gemar membakar udang dan Sarimah pula suka mengumpul batu karang. Dalam pada itu, Eskadarisman kerap memencilkan diri ketika syuting kerana beliau sedang mengidap penyakit yang terpaksa disuntik atau injek di pahanya beberapa sekali setiap hari. Semuanya dilakukannya diri sendiri. Mengikut kata Jamil Sulong, kisah anak yang disumpah ibu ini ada bermacam-macam. Kalau di Brunei, cerita ini masyhur dengan nama Jong Batu atau Nahoda Manis. Di Medan pula namanya Si Kantan, di Padang disebut orang Malin Kundang. Tetapi di Batu Pahat dikenali dengan anak Raja Donan. Dan akhir sekali di Batu Cave disebut sebagai Si Tanggang. Dan setiap kali saya kaji cerita ini, saya pilih tempat saya sendiri iaitu Batu Pahat dan saya namakan Si Tanggang. Penggambaran filem ini telah mengambil masa hampir 2 bulan termasuk pergerakan ke lokasi di Johor dan hasilnya sangat memuaskan. Filem ini boleh dianggap sebagai antara filem epik teragung yang pernah diterbitkan oleh Shaw Brother. Semua para pelakon telah memberi komitmen dan persembahan yang memuaskan. Dan yang paling outstanding sekali adalah Norma Diah yang berlakon sebagai Dermai, ibu yang malang. Ketika syuting, babak di mana Tanggang menendang ibunya sehingga jatuh ke laut, pengarah Jamil Sulong sendiri telah menitis air mata melihat keberkesanan lakonan Norma Diah. Filem Si Tanggang telah mula ditayangkan pada 20 Ogos 1961 dan telah mendapat kutipan box office atau persiap panggung. Adakah ia menunjukkan satu petanda baik ketika